Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini kita akan sambung siri Tadabbur Quran bercerita. Kita bincang tentang siri yang ke-10 kot, kekecewaan Musa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, dekat skrin tuan-tuan sekarang ini adalah semua rujukan kisah Musa dalam Al-Quran. Itulah semua rujukannya. Saya harap tuan-tuan dah ambil sedikit masa untuk membaca. Kalau kita recall siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam adalah daripada keturunan Ibrahim. Dia daripada keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang mana Nabi Yaqub itu dikenali sebagai Israel. Sekaligus kalau kita semak daripada keturunan Israel, Nabi Musa ini daripada keturunan Liwais. Liwais adalah anak ketiga Nabi Yaqub alaihi salam daripada 12 adik-beradik. Kemudian Liwais ada Qahat. Qahat dapat anak nama Imran. Imran kahwin dengan Yuqabat. Yuqabat ini dan Imran lah yang akhirnya datang Maryam, Harun dan Musa. Musa di situ adalah Nabi Musa. Harun di situ adalah Nabi Harun alaihi salam dan Maryam adalah kakak kepada Harun dan Musa. Kronologi hidup Musa sebelum topik hari ini, sebelum dikecewakan oleh Bani Israel. Kita mula apabila Musa membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah. Selepas itu, Bani Israel meminta agar Musa mengadakan satu imej melambangkan Allah untuk dipuja. Kemudian Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai selama 30 tambah dengan 10 malam. Kemudian Nabi Musa memohon untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas Gunung Sinai itu. Namun akhirnya dia tidak berupaya untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Musa menerima kepingan-kepingan Taurat. Samiri, sepeninggalan Musa itu, Samiri telah buat berhala anak lembu daripada emas, memperkenalkan berhala itu sebagai Allah. Bani Israel melaksanakan bunuh diri sendiri. Lalu mereka isytiharkan taubat mereka. 70 orang lelaki terpilih dari kalangan Bani Israel isytiharkan taubat mereka. Daripada 70 orang tu, Allah murka terhadap permintaan 70 orang ni yang meminta untuk melihat Allah. Sekali lagi, isu melihat Allah sudah 3 kali dah pun. Kemudian, Bani Israel berikrar untuk memikul tanggungjawab Taurat, 10 rukun Taurat, 10 Commandments, dan juga isu Nabi akhir zaman. Bani Israel dipimpin oleh 12 ketua-ketua suku untuk mendalami kandungan Taurat, dan akhirnya kerana mereka mendalami Taurat itu, Bani Israel diberi banyak keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai status mereka sebagai kaum pilihan Tuhan. Sesi yang lalu kita bercakap tentang kemurkaan besar Allah terhadap 70 orang terpilih Bani Israel. Apa yang berlaku terhadap 70 orang ni? Mereka ini adalah 70 orang terbaik yang terpilih dari kalangan Bani Israel. Mereka telah pun berjaya terhadap ujian Allah Ta'ala atas perintah bunuh diri sendiri. Mereka ini tidak berpada. Setelah mereka mendengar suara Allah berbicara dengan mereka. Dan mereka ini kemudiannya mendesak untuk melihat Allah dengan jelas di depan mata. Keempat ciri ini menyebabkan akhirnya 70 orang ini mendapat kemurkaan yang besar, sedangkan 70 orang ini adalah cream of the cream dari kalangan Bani Israel. Baik. Keistimewaan Bani Israel sebagai kaum pilihan Tuhan di bawah kaki Gunung Sinai itu, keistimewaannya Allah kurniakan air minuman daripada batu tanpa henti dan stop. Kemudian Allah sediakan pula naungan awan mendung tanpa henti juga, non-stop setiap hari. Dan Allah kurniakan pula makanan, manna dan salwa. Manna dan salwa, makanan dari langit. Sebagai makanan mereka setiap kali waktu makan tanpa henti. Fokus pada hak nombor 3 tu. Allah kurniakan manna dan salwa sebagai makanan non-stop setiap hari, menu sama. Keistimewaan ini datang bersama tanggungjawab. So, apa tanggungjawab yang Allah berhati Bani Israel ini? Satu, taat kepada Allah, mendalami Taurat, dan akhirnya Bani Israel perlu menjadi kaum contoh buat seluruh alam. So, hari ini topik kita kekecewaan Musa.
Kita mulakan dengan dua kekecewaan. Satu, ujian sembelih lembu betina. Dekat sini tolong bagi tahu saya, Ustaz. Lembu betina dalam bahasa Arab sebutnya dah Baqarah. Lembu betina ini dalam bahasa Arab disebut Baqarah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu adalah kerana kisah yang kita nak baca sekarang ni lah. Surah Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah kerana bahagian kisah yang kita nak baca hari ini. Tuan-tuan, oleh kerana hari ini adalah siri Al-Quran bercerita, saya nak fokus kepada ceritanya. Kita tak akan fokus kepada tadabbur ayat tentang sembelih lembu ni, tapi kita nak fokus kepada cerita dia sebab ini adalah siri Al-Quran. Al-Quran bercerita. Alright, tuan-tuan. Al-Baqarah, ujian sembelih lembu betina. Lembu betina tu dalam bahasa Arab disebut Baqarah. Baqarah maksudnya lembu betina. Bila tambah alif lam kat depan, Al-Baqarah maksudnya lembu betina tersebut. Lembu betina lain tak terlibat. Ini Allah sedang bercakap tentang satu lembu betina yang special, yang menjadi satu bahan sejarah yang telah pun direkodkan dalam Al-Quran. Sembelih seekor lembu betina. Satu hari, Bani Israel diperintahkan oleh Allah melalui lidah Musa untuk menyembelih lembu betina. Oh, sekejap Kak. Sekejap tuan-tuan. Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya tak tahu kenapa tadi saya tersilap tekan button apa-apa kot. Tiba-tiba dekat Facebook tak ada suara. Tapi saya dah buka balik lah. Okey, dah dengar kan? Facebook dah dengar kan? Saya baik Kak. Terima kasih kepada yang call. Oh, tuan-tuan ada ramai kat WhatsApp. Saya tak baca. Okey. Sampai hati. Kak Fariza dah ada baik dah. Suara hilang. Okey. Oh, ramai kawan-kawan Facebook kita merajuk ni. Suara hilang Ustaz. Okey, saya dah buka mic balik dah. Kawan-kawan Facebook, tolong komen tak? Dengar tak? Sekarang. Alhamdulillah, dengar. Terima kasih Kak Afida sebab call. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan WhatsApp saya waktu saya tengah mengajar, kemungkinan masa saya tak sedar. Okey. Saya rasa saya letak phone depan muka lah. Baik tuan. Kat mana? Okey tuan-tuan, kenapakah tiba-tiba Nabi Muhammad pula. Kenapa tiba-tiba satu hari Allah menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu betina? Why? Kenapa tiba-tiba bangun pagi Allah suruh Bani Israel sembelih lembu betina? Anyone? Untuk selesaikan satu kes pembunuhan. Untuk selesaikan satu kes pembunuhan. Akak boleh jawab macam tu sebab akak ada sedikit maklumat lah tentang apa berlaku dalam kisah Bani Israel. Sebab tu akak boleh jawab begitu. Bagi siapa-siapa yang dia tak familiar tentang kisah Bani Israel, dia pun akan bertanya-tanya, apa sih tiba-tiba satu hari Allah suruh sembelih lembu betina. Maka tuan-tuan, kenapakah tiba-tiba satu hari Allah suruh Bani Israel sembelih lembu betina? Ini sebabnya. Ujian sembelih lembu betina. Isu apa dengan lembu betina ni? Isunya adalah kes pembunuhan di khemah Bani Israel. Kes pembunuhan di khemah Bani Israel. Okey, ini apa berlaku? Pertama, ada satu orang lelaki hartawan. Lelaki ni kaya. Dia mandul, dia tak ada waris, melainkan hanya satu orang waris sahaja, iaitu anak saudara dia. Hartawan, dia mandul, dia tak ada waris, waris dia hanya satu orang anak saudara dia sahaja. Tuan-tuan, tolong bagi tahu saya, Ustaz. Apa yang Bani Israel buat di kaki Gunung Sinai waktu ni? Buat apa? Tunggu Nabi Musa. Tunggu Nabi, nak tunggu apa tu? Tunggu Nabi Musa bawa Taurat. Tu cerita minggu lepas dah baca dah kan. Mereka ada ikrar nak tanggung Taurat dah pun. So tuan-tuan, dia buat apa ni kat kaki Gunung Sinai, Bani Israel? Dia orang sesat ke selama 40 tahun. Sebentar. Kita sedang buat siri Al-Quran bercerita ni ikut flow. Flow yang tadi tu ataupun flow bulan lepas, sesi lepas, flow yang kita recall tadi tu, last kali dia buat apa? Sebelum arahan 9 lembu, mereka tengah buat apa dekat kaki Gunung Sinai?
Kan berbunuh-bunuhan untuk Berbunuh-bunuhan Oh, cerita dia orang tengah kaji Taurat sedang mengaji Taurat. 12 ketua-ketua suku, 12 nakib ini sedang ajar mereka Taurat. Maksudnya, waktu mereka sehari-harian, mereka tengah study Taurat. Bila mereka tengah study Taurat, mereka study hukum hakam tu, mereka study hukum hakam ni. Antara benda yang mereka study hukum hakam adalah hukum hakam harta warisan, faraid. Harta warisan. So, semua lelaki Bani Israel sedang belajar tentang harta warisan. Antara benda yang mereka belajar. Oleh sebab mereka sedang belajar tentang harta warisan, maka timbul isu ini. Ada satu orang lelaki hartawan Bani Israel yang mandul. Tak ada waris. Dia hanya satu orang, ada anak saudara je. Maka anak saudara dia ni mengaji Taurat. Pak saudara pun mengaji Taurat. Anak saudara dia kata, maksudnya kalau pak saudara aku mati, so harta dapat kat aku. Lambat lagi lah pak saudara aku nak mati. Maka satu malam, anak saudara dia ni telah membunuh pak saudara dia, letak mayat pak saudara dia tu depan pintu khemah salah seorang dari kalangan sama-sama Bani Israel. Jelas tuan? So, what happened is, oleh kerana anak saudara dia ni baru mengaji faraid, baru mengaji tentang isu hukum hakam, kalau pak saudara dia meninggal, dia tahu bahawa kalau pak saudara aku meninggal, semua harta pak saudara aku dapat kat aku. Tapi lambat lagi lah pak saudara dia nak meninggal. So dia nak percepat, dia bunuh pak saudara dia. Dia bunuh pak saudara dia dengan harapan harta pak saudara dia dapat kat dia. Lepas bunuh, nak kena selesailah urusan mayat yang dia bunuh. Apa dia buat? Dia bunuh pak saudara dia waktu malam. Dia letak mayat pak saudara dia depan pintu khemah orang lain. Orang lain tu pun sama-sama Bani Israel. Dia balik rumah tidur, esok dia nak berlakon kata dia pun tak tahu jadi apa-apa bagailah. Maka tuan-tuan, esok mayat itu dijumpai. Bila esok mayat itu dijumpai, esoknya orang pun tanya siapa bunuh. Tak tahu siapa bunuh. Soalan patut tanya, apa siapa depan khemah kau? Sekarang saya tanya tuan-tuan. Apabila orang bagi tak, tuan-tuan bangun pagi esok, ada mayat depan pintu rumah tuan-tuan. Orang pun tanya, kau kena explain macam mana mayat ni boleh ada dekat depan pintu rumah kau. Tuan-tuan nak jawab je dah. Nak jawab je dah tuan-tuan. Mana aku tahu. Mana aku tahu. Jawapan tu ikhlas. Aku tak tahu. Jawapan Kak Amirah tadi, aku tak tahu pasal apa tiba-tiba mayat tu boleh ada depan rumah aku tak tahu. Itu jawapan yang ikhlas. Maka tentu ada orang kata, takkan kau tak tahu kot? Kau terlibat apa? Kak Amirah tu jawab. Kau terlibat kot Amirah? Sebab depan rumah kau? Saya tak terlibat, tapi kalau awak nak tuduh, apa bukti dia? Okey. Jawapan nombor satu tadi, saya tak terlibat. Itu penafian. Cara Kak Amirah jawab tadi adalah ikhlas. Ikhlas. Saya tak tahu, saya tak terlibat. Saya pun blur pasal apa ada depan pintu rumah saya. Tapi tuan-tuan, jawapan Kak Amirah adalah jawapan yang ikhlas dan bagus lah. Tapi tuan-tuan, setengah orang ni apabila dia berada dalam tekanan, dia pilih untuk buat apa yang kita sebut sebagai dia tepis kesalahan kena ke orang lain. Dia tepis kesalahan kena ke orang lain. Kau buat kau Amirah? Bukan aku tak tahu. Tapi semalam aku tengok dia ni duk bergaduh dengan mamak ujung kampung tu. Itu nama dia apa dia? Tepis kesalahan kepada prospek baru. Tepis kesalahan kepada suspek baru. Okey, sekarang kita bagi tahu. Tindakan satu orang yang dia kata, aku tak tahu, aku pun blur, aku pun tak terlibat dengan kes ni. Tapi, aku dengar semalam dia bergaduh dengan orang tu. Terakhir bila dia tu. Tapi, aku rasa dia ni dengan pakcik ujung kampung belah sana tu tak apa rapat sangat. Aku rasa dia berdua lah. Tuan-tuan, bahagian nombor 2 tu, itu okey ke? Perangai tu? Tak. Perangai nombor 2 tu, nama dia menepis kesalahan ataupun menepis tuduhan pergi dekat orang lain. Tepis tuduhan pergi dekat orang lain. Maka orang akan pergi tanya pula orang nombor 2 tu. Orang nombor 2 tu pula kata, mana aku nak tahu. Betul lah aku duk gaduh dengan dia, tapi aku tak ada lah siapa nak bunuh. Bukan aku seorang gaduh dengan dia tu pun gaduh dengan mamat juga. Tepis kat orang lain pula. Orang nombor 3 pula kata, pasal faham petik nama aku tak kenal hang pun.
Tuan-tuan, benda itu bila duduk jenis kita kena tuduh, kita petik nama orang, kita petik nama orang tu, kita tepis kena kat orang ni, kita tepis kat orang tu. Tuduhan itu akhirnya mula merebak, mulalah ada 2-3 orang suspek, mulalah tuduh-menuduh orang itu dan orang ini. Padahal orang itu dan orang ini tu tak terlibat pun pada peringkat awal. Tak terlibat pun pada peringkat awal. Setelah pagi, mereka saling tuduh-menuduh, orang yang dituduh kemudiannya tepis tuduhan, tuduh pula orang lain. Tindakan saling tuduh-menuduh, tindakan saling tepis-menepis itu berlarutan sehinggalah mereka mula pegang senjata dan bergaduh antara satu sama lain. Tuan-tuan, betul, tuduh ni boleh buat bergaduh. Bahkan tuduh ni bukan setakat boleh buat bergaduh, tuan-tuan, boleh buat angkat senjata, boleh buat perang pun. Saya sebelum nak sambung, saya nak ingatkan, kumpulan yang tuduh sana tuduh sini, this is orang terbaik Bani Israel zaman Musa. Sebab mereka ni adalah kumpulan yang telah pun taubat daripada sembah anak patung lembu. Mereka ni adalah kumpulan yang telah pun sokong Musa instead of sokong Samiri. Termasuk juga dari kalangan mereka ni 70 orang lelaki terbaik Bani Israel. Ini kumpulan ini. Maka tuan-tuan, bila mereka tuduh-menuduh apa bagai tersebut, nak angkat senjata dah pun. Bila nak angkat senjata, maka salah seorang pemimpin mereka kata, guys, pasal apa kita nak bergaduh? Kita kan ada Musa kat sini. Kita ada Nabi Allah kat sini. Kita bawa kes ni rujuk kat dia lah. Salah seorang pemimpin mereka mencadangkan agar mereka rujuk kes itu pergi kepada Nabi mereka, Musa. Bila mereka rujuk kepada Musa, ini kes pembunuhan pertama melibatkan komuniti sama-sama Bani Israel. Musa tak tahu apa nak buat. Sebab panduan nak menguruskan kes pembunuhan belum turun. Ingat tuan-tuan, saya dah sebut dah, Taurat benda lain. Taurat, rukun Taurat yang 10 tu benda lain. Kemudian, hukum hakam yang dibina kemudian itu juga sebenarnya dipanggil Taurat walaupun bukan yang diambil daripada Gunung Sinai tu. Hukum hakam yang dibina mengelilingi 10 isu yang asal itu juga disebut sebagai Taurat. Seperti mana tuan-tuan tahu bahawa kita ada Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Quran apa-apa sahaja yang dalam seketul buku tu, mushaf tu kita panggil Quran. Tapi adakah bila kita sebut syariah hanya Al-Quran? Jawab. Syariah hanya Quran je? Tak. Bila sebut syariah kita, syariat kita bukan hanya Quran. Ada benda yang kita buat dalam hidup kita ni bukan bersumberkan Quran, tapi bersumberkan sumber yang lain. Contohnya bersumberkan hadis yang dibina di keliling Al-Quran tersebut. Dikembangkan di keliling Al-Quran tersebut. Konsep sama juga dengan Taurat. Dalam kes pembunuhan. Dalam rukun Taurat, jangan kamu bunuh. Tak boleh bunuh tu ada. Tapi kalau ada kes pembunuhan, dia handle macam mana? Yang tu dalam batu yang Musa bawa tu tak tulis lah. Detail. Yang detail tu yang Musa akan terangkan kemudian melalui wahyu yang datang kemudian. Itu namanya syariat. Syariat ni penerangan, explanation dia datang kemudian. Laying foundation daripada Quran, explanation, cara nak uruskan datang, laying foundation dia datang daripada Quran, dalam kes mereka datang daripada Taurat, tapi cara nak mengurus tu datang daripada hadis, datang daripada usul fiqh. Konsep samalah juga dengan Musa. So, tak boleh bunuh yang tu ada dalam batu yang mereka terima di Gunung Sinai. Nak mengurus pembunuhan, yang tu belum tahu. So, Musa juga tak memandai-mandai. Bila Musa tak memandai-mandai, Musa kata, tunggu je. Urusan ni aku kena pergi rujuk Allah Ta'ala dulu. Tengok apa Allah Ta'ala nak cakap. Tuan-tuan, bila Musa sebut Musa nak kena pergi tanya Allah Ta'ala, Musa kena buat apa? Dia berada di kaki Gunung Sinai waktu tu. Dia kena buat apa? Nabi Musa kena naik semula ke Gunung Sinai. Dia pergi ke miqat dan dia akan bermunajat lagi. Ya Allah, ada satu isu, ada satu masalah. Boleh tak kau guide aku apa nak buat dengan masalah yang sekarang ni? Ada kes apa? Ada kes sekian. Kau lebih tahu ya Allah. Aku tak mengadu kat kamu. So Nabi Musa, tuan-tuan kena faham. Allah ni bukanlah Nabi Musa panggil terus Allah jawab. No. Konsep sama juga dengan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menegur Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad rasa macam
awak Jibril lambat datang bagi wahyu ni. Aku tanya 2-3 hari lepas dah. Isu ni dah berlarutan 3-4 hari dah, tapi Jibril tak main lagi. Ada ayat Quran yang menegur Nabi Muhammad, Jibril tak kerja untuk kau. Jibril tak kerja untuk kau yang kau pekik jari je Jibril datang. No. Kau tanya je Jibril datang bawa jawapan. No. Jibril tak kerja untuk kau Muhammad. Konsep sama jugalah. Nabi Musa boleh jadi angkat tangan doa, ya Allah tolong bagi panduan. Boleh buat begitu. Tapi ingat, Allah tak bekerja untuk Musa. So, Musa kena buat extra effort. Musa panjat Gunung Sinai, pergi dekat miqat semula. Kemudian dia pun tanya, ya Allah, aku ada isu, Bani Israel ada persoalan, aku nak tanya pasal isu ni, apa aku nak explain kat mereka. Lalu Allah pun memberi dah panduannya dalam kes tersebut. So, tuan-tuan, ini kes pembunuhan pertama komuniti Bani Israel. Lalu Musa tak tahu apa dia nak buat. Lantas, Musa tunggu Allah untuk beri petunjuknya. Allah perintahkan Musa menghadap di satu kawasan Gunung Sinai. Musa pun pergi. Allah berikan panduan apa nak buat dalam kes tersebut. Musa pun patah balik. Jumpa Bani Israel. Musa pun kata, Allah dah jawab dah apa nak buat. Anna Allah ya'murukum an tazbahul baqarah. Allah perintahkan kalian sembelih seekor lembu betina. Allah dah bagi tahu dah apa nak buat. So Musa apa nak buat ni? Maka Allah pesan kat hampa semua, benda yang hampa kena buat adalah sembelih seekor lembu betina. Titik. So tuan-tuan faham pasal apa Allah suruh sembelih seekor lembu betina? Allah suruh sembelih seekor lembu betina terkait dengan kes pembunuhan dalam khemah Bani Israel. Jelas? Okay, sebelum saya sambung ada soalan. Tuan-tuan sesemua ni baru mula maghrib tadi. Cerita ni ada dekat Ustaz. Dengar tak? Ya, Aqidah. Yang cerita ni kan, suruh sembelih lembu betina ni ada dalam kitab Taurat tu. Okey, terima kasih. Jawapannya tidak ada. Kalaulah Aqilah tanya Taurat Bible yang ada sekarang, kisah sembelih lembu betina ni tiada dalam Taurat, dalam Bible sekarang. Maksudnya, kalaulah ada kawan-kawan kita ni Kristian yang masuk Islam, dia kata dia tak pernah dengar pun cerita ni. Dan kalaulah tuan-tuan baca the whole Genesis, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, 5 kitab yang kononnya Taurat dalam Bible tersebut tak cerita pun sembelih lembu betina ni. Tapi dalam Leviticus tak salah saya, ada cerita pasal kes pembunuhan. Cuma tak ada lah cerita sembelih lembu betina. Kes pembunuhan tu ada. Okey, selesai. Bila selesai, maka Musa, macam tu nak settle kes pembunuhan ni? Musa pergi jumpa Allah, Musa patah balik, Musa kata Allah dah bagi jawapan. So Musa nak kena buat apa? Step nombor 1, sembelih seekor lembu betina. Maka Bani Israel pun kata, what? Tuhan suruh buat apa? Sembelih seekor lembu betina. Jap Musa. Tuhan suruh buat apa? Sembelih seekor lembu betina. Maka Allah cerita sekarang, wa iz qala Musa liqaumihi. Satu hari ketika Musa datang jumpa kaum dia dan Musa pun kata, innallaha ya'murukum an tazbahul baqarah. Tuhan suruh korang semua sembelih seekor lembu betina. Qalu, Bani Israel yang sedang tertunggu-tunggu jawapan tu, mereka pun kata, a'attakhizuna huzwa? Musa, apa ni? Kau nak menjadikan kami bahan ejek-ejekkan ke? Musa, serius lah. A'attakhizuna huzwa? Adakah kamu nak jadikan kami bahan ejek-ejekkan? So tuan-tuan, arahan Musa tadi, sembelih seekor lembu betina, Bani Israel dengar arahan itu, panduan itu, Bani Israel anggap itu sebagai huzwa, ejek-ejekkan. Seolah-olah Musa troll Bani Israel. Mereka anggap begitu. Ketika mereka tanya Musa, serius lah Musa? Kau nak suruh kami sembelih lembu lah?
Kau nak jadikan kami bahan ejek-ejekkan ke? Qala, Musa jawab, A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada aku menjadi salah seorang orang jahil, orang bodoh, orang yang ada akal tak mau guna. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Bani Israel kata, Musa kau nak mengejek kami ke? Kau nak mengejek kami ke? Dan Musa kata, aku berlindung daripada jadi dari salah seorang yang jahil. Tuan-tuan, maksudnya Musa menganggap apa sebagai kejahilan sehingga Musa kata, aku berlindung daripada Allah daripada aku jadi salah seorang yang jahil. Musa anggap apa sebagai jahil sampai Musa berlindung dengan Allah tu? Ya. Mempersoalkan perintah Allah. Mempersoal perintah Allah kurang tepat. Ngejek-ngejek. Mengejek. Bahagian apa? Menjadikan mereka tu bahan ejekan. Kurang tepat. Tuan-tuan kena baca between the line. Apa yang Musa anggap sebagai, aku serius lah. Aku berlindung dengan Allah daripada salah seorang yang bodoh. Aku tak mau jadi orang bodoh, orang jahil. Tindakan yang Musa anggap sebagai jahil tu tindakan apa? Yang Musa minta lindung tu. Apa? Persoalkan apa yang Allah perintah. Kurang tepat. Which is persoalan Allah perintah tu betul lah jahil. Mempermain-mainkan pertanyaan daripada kaum dia. Mempermain-mainkan pertanyaan. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah dapat gambaran, cuma tuan-tuan tak boleh nak reconnect balik. Tuan-tuan, apa yang Musa minta lindung dengan Allah itu adalah, tengok tuan-tuan, settingnya serius. Settingnya adalah ada kes kematian, mereka datang rujuk Musa. Tuan-tuan, itu kes serius. Itu kes urusan jenayah, bahkan itu urusan agama. Musa pun selaku tokoh agama, dia pergi rujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang, Musa sebut apa tadi? Aku suruh sembelih lembu betina atau Allah suruh sembelih? Mana satu? Allah. Allah suruh sembelih. Musa kata, Annallah ya'murukum. Allah suruh kalian untuk sembelih lembu betina. Mereka jawab, kau biar betul. Kau nak ejek kami ke? Tak, aku tak ejek korang. Aku berlindung dengan Allah daripada aku jadi orang jahil. Orang jahil akan buat apa? Dengar statement ni tak? Orang jahil akan buat lawak. Orang jahil akan mengejek-ngejek. Dia buat lawak, dia guna apa? Dia kata Allah suruh. Orang jahil adalah orang yang buat lawak, dia guna nama Allah. Faham? Musa, mungkinlah dia boleh buat lawak sekali-sekala. Musa mungkinlah boleh duk mengusik-ngusik hari-hari yang lain. Tapi kalau nak mengusik orang, kalaulah nak troll orang ke, ataupun nak melawak ke apa ke, jangan guna nama Allah. Sebab ingat, don't use your God, don't use your Lord's name in vain. Jangan salah guna nama Tuhan. Musa, dia telah pun sebut perkataan Tuhan suruh sembelih. Nak aku berlawak je, Tuhan tak suruh pun. Tuan-tuan, orang Islam tak buat perangai tu. Orang Islam tak buat perangai tu. Orang Islam tak buat perangai. Contoh, Ustaz, apa dalam neraka ada rokok ah? Dalam neraka, sorry. Dalam syurga ada rokok ah? Contoh ada orang tanya, dalam syurga ada rokok ah? Maka Ustaz tu pun jawab, dalam syurga ada rokok. Tapi nak cucuh jauh sikit kena pergi neraka. Kita pun gelak. Tuan-tuan, Muslim tak buat perangai tu. Tu jahil. Orang Islam dia tak jadikan Allah sebagai bahan untuk dia mengejek orang lain. Dia tak menjadikan syurga, neraka, Quran, hadis sebagai bahan untuk dia ejek orang lain. Buat lawak-lawak je. Ni 2-3 hari ni dekat TikTok lah kot, duk buat perangai, letak kipas pakai telekung, bagi salam kipas dia pun pusing. Tuan-tuan, Muslim tak buat perangai tu. Kalau Musa ada, Musa akan sebut a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku minta lindung daripada guna agama ni sekadar nak buat bahan ejek-ejek. Aku serius. Tuhan suruh sembelih lembu betina. Sekarang bahagian kedua. Saya nak tanya, kenapa Bani Israel anggap arahan yang Musa sampaikan tu seolah-olah mengejek? Why? Sebab dia orang tak boleh connect kenapa sembelih anak
lembu betina tu boleh solvekan the case. Pertama, betul, mereka tak boleh connect apa kaitan kes bunuh dengan sembelih lembu. Mereka tak boleh connect. Alright? Mereka tak nampak connection yang logik. Okay? Ada sebab kedua tak? Dia tak submit nak waktunya. Tak ikut saja apa yang Nabi cakap. Soalan dia, kenapa mereka anggap arahan tu ejek? Sebab kan diorang bunuh orang. Tapi Allah suruh sembelih lembu. Like macam punishment tu tak sama level lah. Itu Dia orang bukan rasa- itu bukan punishment ni. Itu bukan satu bentuk punishment. Saya rasa apa yang Akilah nak sebut sama macam apa yang Kak Mira sebut tadi. Mereka tak boleh connect apa kaitan. Sebab dia Jawab lembu tu pernah sebagai Tuhan sembah. dia. Sama dia pernah buat. Terima kasih Kak Masita, terima kasih Kak Zarina. Tuan-tuan, mereka pernah sembelah anak patung lembu. Sebab Bani Israel anggap Musa mengejek, satu, Bani Israel pernah syirik dengan sembah anak patung lembu. Dia seolah-olah, Musa kami taubat dah apa, nak peringat apa lagi, jangan troll kami. Dia seolah-olah begitulah. Bani Israel pernah syirik dengan menyembah patung anak lembu. Yang kedua, tak ada kaitan yang logik antara urusan sembelih lembu betina dengan kes kematian. Sebab itulah mereka anggap Musa macam mengejek dan Musa kata, no, aku serius, aku tak guna agama untuk buat bahan ejek-ejekan, aku serius, Tuhan suruh korang sembelih anak patung lembu. Aku berlindung daripada salah seorang orang-orang yang jahil. Qalu, Bani Israel pun tanya, Tuhan suruh sembelih anak patung lembu, kau bilang betul? Okeylah. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Mahia. Muhammad pula. Musa, ud'u lana rabbaka. Boleh tak engkau seru Tuhan engkau untuk kami? Seru Tuhan engkau untuk kami. Doa kepada Tuhan engkau on our behalf, untuk kami. Yubayyin lana. Supaya Tuhan engkau tu terangkan kepada kami. Mahia, lembu yang mana satu? Tuan-tuan dengar bahasa dia. Musa, ud'u lana rabbaka. Engkau doa kepada Tuhan engkau untuk kami. Mereka tak doa sendiri sebab mereka tahu doa mereka, kalau mereka doa macam mana pun Tuhan tak jawab. Mereka tahu, mereka sedar diri. Tuhan tak akan jawab kalau mereka yang tanya. So mereka minta, Musa, ud'u lana rabbaka. Musa, ala kau ada kabel dekat Allah Ta'ala, kau pergi tanya satu lagi. Kau pergi panggil Allah Ta'ala sekali lagi. Untuk kami, supaya Allah terangkan kepada kami, lembu mana satu. So tuan-tuan, arahan dia yang Allah sebut tadi, tuan-tuan faham tak? Allah suruh buat apa? Arahan tadi. Anyone? Apa arahan tadi? So sembelih lembu. Sembelih lembu. Itu je lah. Arahan Allah tadi sembelih lembu. Sekarang Bani Israel kata, Musa pergi tanya Tuhan sekali lagi. Lembu mana satu lah. Sekarang, tuan-tuan, bila permintaan mereka kepada Musa adalah pergi tanya Tuhan sekali lagi. Ud'u lana rabbaka. Apa Musa kena buat? Nak pergi tanya Tuhan sekali lagi tu? Musa kena pergi panjat semula Gunung Sinai, pergi semula dekat lembah suci tua berbagai. Nak tanya Allah, ya Allah, mereka tanya ni, lembu mana satu? Mahia. Mereka tanya, lembu mana satu? Allah pun jawab, Musa turun daripada Gunung Sinai dan Musa bagi tahu. Qala, dan Musa pun bagi tahu. Apa Musa bagi tahu? Qala, Musa pun jawab, Innahu yaqul, sesungguhnya Allah dah jawab dah. Ini jawapan Allah. Innaha baqarah la faridun wala bikrun. Lembu yang Allah nak suruh korang sembelih tu, lembu tu tak tua tak muda. Lembu tu tak tua sangat, la farid wala bikrun. Lembu tak tua sangat, lembu tak muda sangat. Awan baina zalik. Pertengahan yang sedang-sedang sahaja. Umurnya pertengahan antara tua dengan muda. Faf'alu ma tu'marun. Lah ni buatlah, laksanalah apa yang Tuhan perintahkan tu. So tuan-tuan faham jawapan Allah Ta'ala? Jawapan Allah Ta'ala, lembu tak tua, lembu tak muda. Umur dia pertengahan antara tua dan muda itu. So tuan-tuan, soalan yang pertama, lembu mana? Itu soalan pertama.
Maka tuan tengok dekat sini. Mereka tanya soalan pertama, lembu mana? Maka Allah jawab 2 ciri umum. Tak tua, tak muda, umur pertengahan. Tak tua, tak muda, umur pertengahan. Ciri itu ciri umum. Apa maksud ciri umum? Kalau saya tanya tuan-tuan, tak muda, tak tua, umur berapa? Umur pertengahan. Tak tua, tak muda, umur berapa? Lembu ni. 2 tahun kot. Berapa? Abang Rosli? 2 tahun. 2 tahun. Tak tua, tak muda. Pertengahan. Abang Rosli kata 2 tahun. Tuan-tuan yang lain setuju tak 2 tahun? 2 tahun tu umur pertengahan. 2 tahun setengah. Tengok. Dah khilaf lah. Ada orang kata 2 tahun setengah. Dah, aku rasa 3 tahun. 3 tahun tu pertengahan. 3 tua sangat. 2 ya pertengahan. 2 pun muda sangat. 2 setengah baru pertengahan. Tuan nampak tak? Isu yang timbul, umur pertengahan antara tua dan muda untuk lembu tu umur berapa? Benda dia timbul masalah baru. Sekarang tuan, timbul masalah baru tu sebab apa? Sebab engkau tanya satu soalan, iaitu lembu mana satu? Jelas? Allah jawab dengan cukup umum, iaitu tak tua sangat, tak muda sangat, umur pertengahan. Allah tak sebut 2 tahun, Allah tak sebut 3 tahun, Allah tak sebut setahun setengah, Allah bagi ciri umum, tak tua, tak muda, umur pertengahan. Dan tadi Musa sampaikan tak tua sangat, tak muda sangat, umur pertengahan, faf'alu ma tu'marun. Musa buat penegasan. Laksanalah cepat-cepat sikit. Faf'alu ma tu'marun. So tuan-tuan, bincang perkataan tu. Faf'alu ma tu'marun. Buatlah, laksanalah benda yang kalian buat tu. Pelajar kelas tadabbur dah sangat jelas dah beza antara 2 perkataan ni. Fa'ala dengan amala. Fa'ala dengan amala. Tuan-tuan, perkataan fa'ala, amala, amala maksudnya sesuatu yang sukar dilakukan. Benda yang heavy. Benda yang kena fikir banyak kali. Contoh solat. Kena fikir banyak kali. Fa'ala perkara yang mudah dilakukan. Tiba-tiba aja berlaku. Saya suka gambarkan fa'ala dengan amala ni macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta. Tak bawa kereta? Tuan-tuan beritahu saya. Bawa kereta drive nak pergi kerja. Sebab tuan-tuan pergi kerja setiap hari. Tuan-tuan drive kereta pergi kerja. Beritahu saya. Drive kereta pergi kerja ni amala ke fa'ala? Tuan-tuan kena fokus kan tuan-tuan boleh buat tiba-tiba aja berlaku. Saya tunjuk dekat skrin in case tuan tak tahu. Amala perkara yang sukar dilakukan, tuan kena fokus. Amala perkara yang sukar dilakukan, tuan kena fokus. Fa'ala perkara yang mudah dilakukan. Tuan-tuan penjabatan tiba-tiba berlaku. Tuan-tuan beritahu saya, bawa kereta pergi kerja, amala ke fa'ala? Malah. Amala atau fa'ala bawa kereta pergi kerja? Malah. Amalah. Amala. Ada siapa nak sebut fa'ala kat sini? Saya. Pasal apa akak rasa fa'ala akak? Rosita Hadi. Pergi kerja buat kereta dah biasa buat. Dah biasa buat. Cara yang dah Payah biasa. fikir banyak kali. Tak payah fikir banyak kali. Tuan-tuan, bawa kereta ni, kalau baru dapat lesen hari ni, dia jadi amala. Bawa kereta, kalau baru dapat lesen hari ni, kita pun naik, kita pun bela. Okey, nak buat kereta ni, nak buat kereta. Back dulu. Pembetul lampu, pembetul apa? Cermin. Okey, semua okey dah. Semua okey dah. Okey, bismillah, bogi. Tuan-tuan, baru dapat lesen. Ataupun first time tuan-tuan nak pergi dekat tempat tu, tuan-tuan tak familiar, tuan-tuan nak tengok lampu, tuan-tuan tengok papan tanda, tuan-tuan nak tengok dekat mana tempat parking, tuan-tuan nak buka Waze lagi, nak buka Google Map lagi. Kalaulah first time tuan-tuan nak pergi tempat tu, first time tuan-tuan drive, dia akan jadi sesuatu yang sukar dilakukan, amalan. Tapi kalau tuan-tuan buat apa? Pergi kerja. Okey. Tuan-tuan sambil dengar lagu boleh pergi kerja, sambil sembang dengan anak, sambil isi ongkok dalam kereta je, tiba-tiba sampai tempat kerja. Tiba-tiba sampai. Sebab apa? Sebab dah jadi habit, dah biasa. Perkataan dia fa'ala. Benda yang jadi rutin ni, benda fa'ala. Allah sebut, sembelih lembu betina. Lembu betina mana? Tak tua, tak muda, umur pertengahan, sembelih sekarang. Dan Allah sebut, faf'alu ma tu'marun. Allah sebut, faf'alu
faf'alu ma tu'marun. Allah beri gambaran bahawa buat teruslah, jangan fikir banyak. Buat teruslah sebab arahan Allah itu masih mudah. Faf'alu ma tu'marun. Buat terus, jangan fikir banyak, benda mudah. Jelas? Sekarang tuan-tuan, qalu, mereka sebut lagi, mereka tanya lagi. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Musa, boleh tak panggil Tuhan sekali lagi? Engkau doa kat Tuhan sekali lagi. Engkau seru dekat Tuhan sekali lagi. Malau duha. Warna apa lembu tu Musa? Tuan-tuan, mereka buat pakai dah Bani Israel ni. Mereka tanya, warna apa lembu tu Musa? Tuan-tuan, Musa kena buat apa? Musa kena panjat Gunung Sinai. Musa pergi tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab. Musa turun. Bila Musa turun, Musa pun jawab. Korang tanya apa? Warna apa? Okey, Allah dah jawab. Warna apa? Allah kata, innahu yaqul. Allah telah pun berfirman, innaha baqarah safra faqi'un launuha tasarrun nazirin. Lembu pula. Apa dia? Lembu betina tu safra, warna kuning. Faqi', kuning cerah launuha. Tasarrun nazirin, sedap mata memandang. Kuning cerah, sedap mata memandang. Kuning cerah, sedap mata memandang. Tuan-tuan ingat tak soalan ni? Yang mana satu? Mereka tanya soalan nombor 2. Warna apa? Allah jawab, kuning cerah, sedap mata memandang. Allah bagi jawapan umum. Kuning cerah, sedap mata memandang. Jawapan umum. Tapi tuan-tuan, Allah tak buat penegasan pun. Yang nombor 1 tadi, Allah buat penegasan. Faf'alu ma tu'marun. Buatlah cepat-cepat. Benda senang. Pasal apa soalan yang kedua, Allah tak buat penegasan pun. Allah tak kata pun. Buatlah cepat-cepat. Agak-agak sebab apa tuan-tuan? Susah kau nak cari lembu. Sebab apa? Susah nak cari lembu yang macam tu. Sebab bila engkau tanya banyak, susah dah nak buat. Sebab sekarang Allah nak minta tak tua, tak muda, umur pertengahan, kuning cerah. Cerah dia tu sedap mata memandang. Dan satu lagi, kuning. Berapa lama dah tuan-tuan tengok lembu warna kuning? Tuan-tuan duduk kat Malaysia ni. Lembu warna kuning ni tuan-tuan jumpa kat mana? Tuan-tuan, pergi tengok lembu. Warna apa lembu? Majoriti lembu warna apa? Tuan-tuan, dekat Malaysia lembu warna apa? Putih, hitam, orange. Kuning cerah ni maksudnya lembu tu kena duduk bawah, tak kena matahari. Kalau lembu tu kena matahari, kuning dia tak cerah. Kalau lembu tu kulit dia kena matahari, kuning tu tak cerah. Dia kena belah bawah bangsal. Dan mereka ni Bani Israel. Duduk dalam khemah je. Nak pergi cari mana lembu yang tak pernah kena cahaya matahari. Suci, mulus, tulus je dia punya kulit ni. Nak cari mana? Tapi Allah kata dah tanya sangat, pergi cari. Kuning cerah, sedap mata memandang. Let's say lah mereka dah jumpa dah kuning cerah, sedap mata memandang. Soalan, sedap mata memandang tu mata siapa? Dia ni kata, sedap lah, cantik lah. Kuning cerah dia cantik. Hak ni kalau gelap sikit baru sedap mata memandang. Tuan-tuan, susah lah. Konsep sama juga dengan tadi, tak tua tak muda. Kan ada khilaf antara kita yang umur berapa tak tua tak muda, pertengahan. Dan samalah juga. Ada khilaf antara yang mana satu kuning cerah. Yang ni ikut kuning cerah. Kan yang ni kuning cerah. Yang ni kuning cerah. Yang ni orange lah. Yang ni boleh kata, ni magenta. Yang ni clan. Yang ni, tuan-tuan. Kuning tu pun ada banyak variety of kuning. Yang mana kuning cerah, yang mana sedap mata memandang pun orang tak boleh nak confirm. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Bani Israel dah tanya 2 soalan dekat Bani Israel. Soalan, kenapa Bani Israel tanya soalan banyak sangat ni? Dan Musa nak kena panjat turun Gunung Sinai ni pasal apa? Pasal apa Bani Israel tanya banyak kan? Mana tak nak buat pun. Sebab mereka tak mau buat, mereka anggap Musa sedang mengejek. Mereka tak take serius terhadap perintah sembelih lembu betina. Mereka tak take it serius. Bila mereka tak take it serius, mereka suka tanya banyak untuk
memberati ataupun buat si tukang suruh tu meluat. Si tukang suruh tu meluat. Tapi oleh sebab si tukang suruh tu tak mengejek, dia benda serius, dan yang suruh pula bos besar, Allah Subhanahu Wa Taala, maka tukang suruh, iaitu tukang penyampai arahan, iaitu Musa, dia take serius. Sebab tu walaupun dia tension kena panjat turun, dia buat sungguh. Tapi nampaknya orang-orang ni masih lagi tak sedar bahawa Musa tak mengejek, Musa serius. Mereka yang sedang menyusahkan Musa. Maka tuan-tuan, ketika Bani Israel dapat jawapan kata, oh lembu kuning, okey. Maka mereka pun mulalah pergi cari. Mereka sedar kata, aku rasa Musa serius ni. Musa tak buat lawak ni, Musa serius ni. Kau tengok cara Musa, aku rasa Musa serius. Maka mereka pun mula take serius terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Mereka mula take serius terhadap apa yang Musa sampaikan tersebut. Mereka pun mula pergi cari lembu, mereka mula pergi cari umrah sekian, tua tak muda berbagai. Dan tuan-tuan, sekarang dah susah. Sebab sekarang mereka kena cari apa? Mereka kena cari umur tak tua tak muda, umur pertengahan antara itu, kuning cerah, sedap mata pandang. Cari, susah tak jumpa. Bila cari, susah tak jumpa, mereka datang jumpa Musa. Sekarang baru nak mula serius. Mereka datang jumpa Musa. Dan mereka sebut untuk kali yang seterusnya, mereka kata, Musa, sorry nak minta sekali lagi. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Boleh tak Musa, engkau seru Tuhan engkau untuk kami, supaya Allah terangkan kepada kami, mahia, lembu yang mana satu Musa. Tuan-tuan, soalan mahia, lembu mana satu, dah tanya ke belum? Tuan-tuan, soalan lembu mana satu, soalan tu dah tanya dah pun. Kalau tuan-tuan ingat, soalan nombor satu adalah mahia, lembu mana satu. Mereka bukan tanya lembu umur berapa. Soalan satu tadi, mereka tanya lembu mana satu. Bukannya mereka tanya lembu umur berapa. Soalan nombor satu. Tapi oleh sebab mereka sebut lembu mana satu, oleh sebab mereka tanya soalan umum, lembu mana satu, mereka expect seolah-olah Musa kata, lembu tu. Seolah-olah macam tu lah. Mereka expect Musa terus tunjuk lembu. Mereka duk expect bahawa Musa jawab, lembu Pakcik Kasim, lorong nombor 8, rumah nombor 3. Mereka duk bayang Musa jawab macam tu. Sebab tuan-tuan, kalau Musa mengejek-ngejek, Musa akan bagi jawapan yang begitu. Tapi oleh sebab Musa tak mengejek dan yang memberi arahan adalah Allah Ta'ala, Musa pergi rujuk semula. Sebab itu Allah jawab dengan umur. Sekarang mereka nak cari susah. Mereka datang jumpa Musa. Allah. Susah nak bercakap hidung subat ni. Mereka tanya Musa, nak tanya sekali lagi, mahia, lembu mana satu? Boleh tak terus tunjuk, terus cerita kat kami je lembu mana satu? Please, cerita kat kami terus, lembu mana satu Musa? Mahia, lembu mana satu Musa? Innal baqarah tashabaha alaina. Kami samar-samarlah lembu mana satu yang kami nak sembelih. Sebab kami cari dah 2, 3, 4 ekor, tak berjaya cari juga. Hak seperti yang kami tanya sebelum ni. Kami samar-samar, wahai Musa. Kami dah ada 6 lembu dah sekarang ni. Dalam 6 lembu ni, kami tak pasti 6 lembu ni yang mana satu yang umur pertengahan, yang mana satu kuning cerah yang Tuhan nak, yang mana satu sejuk mata mandang yang Allah nak. Kami dah jumpa lah 6 ekor. Tapi 6 ekor ni hak mana satu kami nak sembelih. Kami tak pasti dah Musa. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Kali ni bila engkau tanya Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala jawab, daripada 6 lembu, 7 lembu yang kami jumpa ni, pasti kali ni kami tak blur dah. Pasti kali ni kami dapat petunjuk. So tuan-tuan, tengok sekali lagi, Bani Israel tanya soalan kali ketiga, iaitu lembu mana satu. Kami dah jumpa dah lembu. Cuma kami blur antara lembu yang kami jumpa ni, yang mana satu yang kena dengan kriteria yang Allah nak tersebut. Soalan ketiga mereka tanya adalah lembu mana satu. Tuan-tuan, soalan satu tadi, mahia, lembu mana satu. Soalan 2, warna apa? Ma lauduha. Soalan 3, mahia, yang mana satu. Kalau tuan-tuan tengok, soalan 1 dengan soalan 3, soalan berulang.
soalan yang sama. Soalan 1 dan soalan 3 soalan berulang. Soalan yang sama. Dalam Al-Baqarah 2 kali Allah sentuh isu tanya soalan sama 2 kali. Al-Baqarah sahaja, surah Al-Baqarah sahaja, Allah sentuh 2 isu. Tanya soalan sama 2 kali. Faham? Tuan-tuan, saya nak bagi gambaran lah. Ada cikgu kan, Kak Fazlina cikgu kot. Kak Fazlina ada sini tak? Siapa cikgu kat sini? Kan Kak Fazlina cikgu kan? Ya Ustaz, saya Ustaz. Cikgu Kak Fazlina. Ya. Saya nak bagi gambaran, Kak Fazlina tolong confirm kan. Anak murid, akak mengajar sekolah menengah ke sekolah rendah? Kau mendengar? Sekolah menengah mungkin tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau budak sekolah rendah dan Kak Fazlina tolong jawab, kalau budak sekolah rendah tanya, cikgu nak kena selang ke? Jawapannya kena selang lah. Esok, dia boleh tanya lagi, cikgu hari ni kena selang juga ke? Kak Fazlina jawab, kena lah. Cikgu, yang esok kena selang tak? Kak Fazlina, 3 hari berkejap, 3 hari soalan kena selang. Sakit hati tu. Stres. Bahagian mana hak tak faham kata kena selang tu? Bahagian mana hak tak faham tu? Mahia, mana satu? Lembu mana satu? Sekarang bila tanya soalan sama berulang, tukang ditanya tu marah. Meluat. Dia konsep sama juga bila anak saya kata, Papa, boleh tak malam ni nak pergi rumah Tok Wan? Boleh tak hari ni nak pergi rumah Tok? Boleh tak? Tak boleh. Okey, tak boleh. Lagi dia balik. Papa, boleh tak nak pergi rumah Tok? Papa kata tak boleh kan? Lagi. Papa, boleh tak pergi rumah Tok? Ya Allah. Berapa kali orang nak jawab? Tak boleh. Tuan-tuan, tanya soalan sama berulang kali, kita hilang sabar. Kita nak marah. Maksudnya orang itu sedang mendesak kita untuk bagi jawapan lain. Dia nak minta kita tukar jawapan. Sebab tu dia tanya banyak kali. Sekarang, Allah dah sebut lembu mana satu? Allah jawab, lembu umur sekian-sekian. Warna apa? Warna sekian. Lembu mana satu? Lah. Aku dah jawab kan lembu umur sekian-sekian. Pasti apa tanya lagi? Allah tak marah lah. Dan ingat, Musa pun marah. Tapi oleh sebab korang serius tanya soalan tu, Musa panjat Gunung Sinai, Allah jawab, Musa turun. Bila Musa turun, Musa pun bagi tahu. Innahu yaqul. Tuhan jawab. Apa jawapan Tuhan? Tuhan pun sebut, Innahu yaqul innaha baqarah la zalul tusirul arda. Lembu yang Allah nak suruh korang sebelah ni, lembu yang tak pernah guna untuk bajak sawah. Wala tasqil hars. Lembu yang tak pernah diguna untuk siram tanaman. Musallamah la syiyah fiha. Lembu yang sempurna, langsung tak ada cacat. Lembu sempurna langsung tak ada cacat, maksudnya tak ada belang-belang, tak ada tompok-tompok. Kalau kuning tu kuning sungguh. Tak ada belang sikit, tak ada tompok sikit, tak ada cacat celah langsung. Kalau telinga kena comel, belah-belah sikit tak boleh. Kalau mata kena full vision. Tak boleh kata rambut sikit kan tak boleh. Kalau gigi dah cukup. Tu musallamah la syiyah fiha. Lembu sempurna langsung tak ada cacat pada lembu tu. Maka tuan-tuan, apa Bani Israel jawab ketika respon bila Allah jawab demikian, maka Bani Israel sebelum tu. So tuan-tuan, arahan yang awal tadi Allah suruh buat apa? Allah suruh buat apa tadi? Sembelih seekor lembu betina je. Itu je. Allah hanya suruh sembelih seekor lembu betina. Very simple. Sembelih seekor lembu betina. Mudah dilaksana. Kalau you take serious arahan Allah, sembelih lembu betina, ambil seekor, beli ke, belakang bangsal ke, guna Cik Ahmad punya ke, Cik Siti punya ke, siapa punya pun lah, nak kongsi duit beli ke, ambil seekor lembu betina, asal dia betina dan asal dia lembu, sembelih, selesailah. Tapi engkau tanya soalan. Apa soalannya? Satu. Yang mana satu? Oh, Allah tambah ciri. Lembu tu kena betina, tak tua, tak muda, umur pertengahan. Pi tanya lagi. Warna apa? Kuning cerah, sedap mata pandang. Dah sukar dah. Pi tanya lagi. Ulang soalan pula tu. Dengan harapan ditukar jawapan. No, tak tukar jawapan. Allah beratkan lagi. Tak bajak sawah, tak angkat air. Sempurna tanpa cacat.
Tuan-tuan, dah makin sukar nak buat. Apa Bani Israel komen lepas Allah jawab begitu? Sekarang Bani Israel dah faham ke? Nak kena sembelih benda satu. Bani Israel pun kata, Al-an ji'ta bil haq. Sekarang barulah kau terangkan kepada kami. Terang seterang-terangnya. Kami faham sangat-sangatlah. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Mereka pun sembelihlah lembu itu. Hampir-hampir mereka tak berjaya nak cari. Hampir-hampir mereka tak berjaya nak melaksanakan sembelihan tersebut. Maka tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Apa yang kita dapat faham berdasarkan kisah hari ini? Apa yang kita dapat faham? Satu, Bani Israel, apabila Allah suruh bagi satu arahan Allah tak suka. Arahan Allah, kebanyakan arahan Allah dalam Quran adalah umum. Dengar statement ni lah. Kebanyakan arahan Allah dalam Quran adalah umum. Begitu juga dalam hadis pun. Kebanyakan arahan, perintah Allah Ta'ala, panduan Allah dan Nabi dalam hadis ni umum. Bila dia umum, buat habis baik, jangan tanya soalan tak perlu. Bila kita start tanya soalan, dan kita tanya soalan tu pula soalan yang tak perlu, siapa yang akhirnya susah? Kau susah. Tukang tanya akan susah. Sebenarnya saya tak mau buang masa untuk saya tak mau spend masa untuk cakap isu ni, tapi ala-ala dah termasuk ni, saya sentuh sikit lah. Zaman Nabi dulu, arahan surah Al-Hajj, tak salah saya, arahan untuk buat haji. Maka Nabi Muhammad pun baca arahan itu, Nabi Muhammad pun sebut kata, ya ayyuhal mu'minin, wahai orang beriman, diperintahkan kalian untuk pergi buat haji. Tuan-tuan, faham tak? Korang kena pergi buat haji. Faham tak faham arahan tu? Faham. Faham ah? Korang kena pergi buat haji. Faham? Satu orang angkat tangan, wahai Rasulullah, nak tanya, setiap tahun ke? Soalan itu setiap tahun ke perlu ditanya tak? Perlu ditanya ke tu? Setiap tahun ke? Tak perlu. Tak perlu. Sebab arahannya cukup umum, iaitu pergi buat haji. Tapi seorang sahabat angkat tangan, setiap tahun ke? Nabi Muhammad tak jawab. Nabi Muhammad bincang isu lain, sahabat tu angkat tangan sekali lagi, wahai Rasulullah, tadi aku tanya, haji tu setiap tahun ke? Baginda tak jawab, baginda buat kerja lain, baginda jawab soalan lain dan berbagai. Sahabat tu angkat tangan sekali lagi, wahai Rasulullah, setiap tahun ke? Nabi Muhammad barulah paling dekat sahabat tu. Nabi Muhammad sebut, wahai kawanku, nak habaq sikit lah. Kalaulah aku sebut setiap tahun, engkau akan ada masalah. Kalau aku sebut setiap tahun, engkau tak boleh buat pun. Dan kalaulah jawapan aku adalah bukan setiap tahun, maka jawapan arahan pertama tadi dah menyelesaikan, iaitu pergi buat haji. Kalaulah, dengar tuan-tuan, bila arahannya pergi buat haji, berapa kali tak timbul isu? Sebab arahannya pergi buat haji. So bila kau sebut setiap tahun ke, jawapan yang memberi impact kepada soalan kau adalah ya, setiap tahun. Sebab kalau jawapannya adalah tidak, bukan setiap tahun, sebenarnya tanpa kau tanya soalan, kau dah dapat maklumat bahawa bukan setiap tahun. Sebab kalaulah orang yang suruh itu berkehendak setiap tahun, orang yang suruh tadi akan sebut pergi buat haji setiap tahun. Kalau orang yang suruh tu nak engkau pergi setiap tahun, dia akan sebut pergi buat haji setiap tahun. Tapi orang tu hanya suruh pergi buat haji. Maka soalan setiap tahun jangan tanya. Lebih kurang lecturer bagi kita kata, make sure sebelum pukul 4 hantar tesis tersebut. Maka kalau ada budak tanya, Ustaz, lecturer hantar pukul 3.30 boleh tak? Orang kata hantar sebelum pukul 4, 3.30 boleh tak? Tak payah tanya lah. Kalau 4 suku, okey tak? Tak payah tanya. Kalau saya hantar 2 hari awal boleh tak? Tak payah tanya. Nak binding, guna binding apa untuk hantar tesis tersebut? Tak payah tanya. Sebab arahannya adalah hantar tesis tu sebelum pukul 4. Itu je kehendak lecturer tersebut. Jelas? Jangan tanya soalan tak perlu. Dan dalam hadis tadi pasal haji tu, Nabi Muhammad sebut, bila aku suruh sesuatu, korang buat habis baik. Bila aku cegah sesuatu,
kalian tinggal habis baik. Perincian tak payah tanya lebih-lebih. Perincian tak payah tanya lebih-lebih. Selesai? Actually kalau dalam kelas tadabbur saya akan bahas lebih besar, lebih panjang lagi. Tapi oleh sebab ini serial Quran bercerita, kita berhenti kat situ dululah. So tuan, boleh ulang balik tak? Kenapa Bani Israel sebelah lembu ni at the first place? Arahan Allah suruh bunuh, suruh sembelih. Arahan Allah. Arahan Allah suruh sembelih. Untuk apa tiba-tiba sembelih tu? Sebagai Untuk jawapan. menyelesaikan kes pembunuhan. Sebab isu kes pembunuhan. Maka mereka pun carilah lembu tu berbagai. Okey, jumpa lah lembu tu. Kena bayar berapa lah. Mahalnya kena bayar. Yalah. Sebab hang nak ciri yang perfect, kena bayar mahal lah. Kalau guna arahan asal tadi, pergi ambil belakang rumah ya. Tapi oleh sebab kau tanya banyak soalan sangat, akhirnya kos dia jadi mahal. Maka mereka berjaya jumpa lembu seperti yang mereka tanya banyak tersebut. Dan akhirnya mereka sembelih. Lepas mereka sembelih, Musa, kami dah sembelih dah. What's next? Kami dah sembelih dah. What's next? Maka Musa pun sebut, Allah pun sebut dalam ayat berikutnya. Allah sebut, wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Korang ingat tak? Bila kalian bunuh satu orang, kemudian kalian saling tuduh-menuduh sesama sendiri tentang hal itu. Kalian bunuh satu orang, kemudian kalian tuduh-menuduh sesama sendiri tentang perkara itu. Soalan, siapa bunuh tuan dalam ayat ni? Siapa bunuh? Bani Israel. Allah guna perkataan apa? Kalian. Kalian tu ramai ke seorang tuan? Ramai. Kalian tu ramai. Ustaz, cerita tadi satu orang anak saudara pergi bunuh pak saudara. Pasal apa Allah guna perkataan kalian? Kenapa Allah guna perkataan kalian? Allah guna perkataan kalian bunuh satu orang sebab sewaktu di soal jawab tadi, pasal apa ada depan rumah hang? Aku pun tak tahu. Tapi kita tak tahu ni, kita pergi tepih kena kat orang lain pula. Ingat tak? Ada isu kita tak terlibat tapi kita nak larikan diri daripada kita jadi suspek, kita pergi petik nama orang lain. Yang mana orang tu asalnya tak nak kaitan pun. Tapi kita nak bagi orang fokus dekat dia supaya kita selamat, kita petik nama orang lain. Kemungkinan tuan-tuan, bila duk jenis main petik nama suka-suka hati ni, duk meramalkan suspek supaya kita tak kena ni tuan-tuan, kemungkinan tah macam mana orang hak dipetik nama tu, tah kena pukul ke, tah mati ke lepas ni, tah apa ke lepas ni, tuan-tuan, itu nama dia kalian bunuh orang. Dalam surah An-Nisa, Allah sebut dua muka surah ayat tentang orang yang salah bela orang yang salah, dan juga orang yang salah membela orang salah ni, kadang-kadang dia membela dengan cara dia tepih kesalahan kena ke orang lain. Semua ini bawa masuk neraka. Siapa-siapa yang dia bela orang salah, menyebabkan akhirnya kesalahan hukuman itu dikenakan kepada orang lain. Mungkin peguam lah, bayangkan peguam ni dia bela orang salah. Dan cara untuk dia bela orang salah tu, dia kena cari kambing hitam yang ketiga supaya dia tu yang kena jawab on behalf. Dia tu yang kena tanggung, dia tu kena masuk penjara apa-apa. Allah panggil dekat orang ini sebagai menempah neraka. Orang yang bela pun kena, orang yang tepih pun kena kesalahan. Allah panggil dalam kes Bani Israel bunuh ni, kalian bunuh. Bukan ada satu orang bunuh. Sebab cara kalian handle kes itu, bukan dengan cara yang tak selesaikan masalah, kalian nak at least satu orang kena bertanggungjawab. Orang siapa tak kisah. Sebab tu kalian duk tepih-tepih pergi kena dekat orang, pergi kena kat orang lain. Maka tuan-tuan, wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ingat tak, korang bunuh satu orang, kalian tuduh-menuduh satu sama lain. Wallah bakhruj ma kuntum taktubun. Allah berterusan keluarkan benda-benda buruk yang selama ni kalian cuba untuk tutup itu. Wa qulna, kami pun Allah perintahkan, idribuhu bi ba'dihha. Pukul mayat itu dengan anggota lembu itu. Pukul mayat itu dengan anggota lembu itu. Kazalika yuhyillahil mauta. Demikian Allah hidupkan sesuatu yang telah mati. Maka tuan-tuan, pasal apa Allah suruh sembelih lembu? Sebab lepas sembelih lembu, Allah nak kata, ambil anggota lembu tu, ambillah bahagian mana pun. Maka Musa pun ambil bahagian lembu tersebut,
pergi pukul mayat tu. Maka Musa pun ambil contohlah bahagian kaki kot. Musa pun sentuh mayat tersebut dengan bahagian kaki lembu tersebut. Mayat tu hidup semula. Allah sebut kazalika yuhyil mauta. Demikian Allah hidupkan balik orang mati. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk dekat Bani Israel mukjizat. Allah nak tunjuk dekat Bani Israel mukjizat bagaimana Allah hidupkan orang mati depan mata mereka. Itu apa motif Allah suruh sembelih lembu. Tapi kalian tak sabar terhadap mukjizat Allah. Mukjizat Allah ni ada plan. Mukjizat Allah ni ada usaha kalian kena buat. Tuan-tuan pun samalah juga. Kadang-kadang tuan-tuan nak mengaji Quran ni nak lihat di mana mukjizatnya Quran. Tapi bila kita kata nak lihat mukjizat Quran ni, pertama kena main kelas 2 jam, lepas tu konsisten selama 3 minggu berbagai, tu dah kata lambat lah. Nak lihat mukjizat tapi nak sekarang. Usaha sikit tak mau. Bani Israel, Allah nak tunjuk mukjizat, usaha sikit tak mau. Allah suruh sembelih lembu pun. Dan mereka tak mau. Maka tuan-tuan, si mayat tu pun hidup semula. Lepas mayat tu hidup semula, mayat tu bercerita lah. Actually, malam tadi anak Azhar aku main sekian. Kemudian mayat tu habis bagi testimoni, mayat tu mati semula lah. Mayat tu mati semula dan kes tu pun selesai. Lepas kes tu selesai, Musa bagi panduan kalau lain kali jadi lagi kes lebih kurang begini, ini apa kamu kena buat, beban pembuktian lah, bawa 2 saksi lah. Which is konsepnya sama seperti dalam syariah kita. Kalau kes pembunuhan, kena bawa saksi, kena ada qarinah, kena apa bagai-bagai, tak boleh tuduh lebih kurang bagai. Barulah syariah itu dibina untuk Bani Israel selepas kes pembunuhan yang ini selesai. Ada soalan tuan-tuan? Kes bunuh lembu betina? Sembelih lembu betina? Ustaz, Ya, Kak Rosita. nak tanya yang ayat 73 tu, kenapa Allah gunakan istilah pukullah si mati? Perkataan dia bukan pukul si mati. Perkataan dia adalah idribu, pukullah hu, dia tu si matilah sebab hu tu lelaki seorang. Idribuhu, kalian pukullah dia tu seorang saja, si lelaki, merujuk kepada si mati, bi dengan ba'di ha. Ba'di sebahagian ha tu seorang betina, seorang perempuan. So betina dalam cerita ni cuma lembu betina tu ya. Maka sebab tu perkataan dia pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu betina itu. Jadi apa isu akak ni? Pasal apa Allah guna perkataan pukul ke? Pukul, kenapa tak macam sentuh? Saya rasa lebih kurang macam ni kot. Wallahu alam, Allah nak suruh pukul lah. Sekadar ambil tu pukul dia tu tak bukan je nak kena pukul. Just ambil letak dia pun pukul tu dalam bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Wallahu alam. Ada soalan lain tuan-tuan? Tahun depan, bukan tahun depan. Saya rasa tahun ni tapi lepas Aidil Adha nanti, kelas hari Jumaat akan baca semula Al-Baqarah. Mungkin dalam bulan 10, bulan 11 kita akan baca balik cerita ini dalam surah Al-Baqarah. Waktu tu kita akan bahas panjang lebar bagaimana nak praktik isu tanya soalan tak perlu tersebut dan banyak tanya soalan dalam praktikal sehari-harian, insya-Allah. Musa, lihat bagaimana Bani Israel mengecewakan Musa dengan perangai yang tadi. Bani Israel mengecewakan Musa dengan perangai yang tadi. Dan tuan-tuan sini ingatkan, Bani Israel yang sedang mengecewakan Musa dengan perangai tanya soalan pelik-pelik apa tadi tu, itu adalah kumpulan Bani Israel yang terbaik. Itulah Bani Israel terbaik pada zaman Musa tersebut. Dan mereka kumpulan yang sedang mengaji Taurat. Bukan lekeh-lekeh. Sekarang ada ujian kedua. Ujian berperang untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. The Promised Land. Tuan-tuan, Bani Israel sekarang duduk di mana? Duduk di Gunung Sinai. Cerita sekarang, Bani Israel berada di kaki Gunung Sinai. Iaitu, tengok peta tuan-tuan tu, itulah Gunung Sinai yang dimaksudkan. Hari ini Gunung Al-Lauth di Arab Saudi. Mereka pun study Taurat, study, khatam dah tahu dah hukum hakam, dah bersiap sedia dah dengar dah pasal syurga, neraka apa bagai. Maka sekarang ada ujian. Ujiannya apa?
Bani Israel bergerak daripada Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai tu, Bani Israel packing kemah mereka, Bani Israel bergerak pergi ke kota Ariha. Kota Ariha tu bahasa Arab. Bahasa dalam Bible disebut Jericho. Hari ini, hari saya tengah bercakap ni, kota Jericho tu masih ada dan kota Ariha ni masih ada. Jericho bahasa Inggeris, Ariha bahasa Arab. Masih hari ni pun masih disebut sebagai Jericho, hari ni pun masih disebut sebagai Ariha. Tuan-tuan, dekat mana kota Jericho ni? Kota Ariha, kat mana? Hari ni? Israel. Israel kurang tepat? Palestin. Palestin kurang tepat? Hari ni di mana? Jerusalem. Sempadan Jordan dengan Palestin ataupun dengan Israel hari ni. Sempadan Jordan dengan Laut Mati. So hari ni dia Jordan pun boleh, kota Jericho ni Jordan pun boleh, Israel pun boleh lah kalau kita sebut tentang hari ni. Baik tuan-tuan. Bani Israel, Musa bawa mereka pergi dekat sempadan tanah yang dijanjikan. Sampai sana Musa pun sebut, ya qaum uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kawan-kawan, wahai kaum, tunggu ingat nikmat Tuhan bagi dekat kalian banyak. Allahu Akbar. Ya Allah. Saya semua ni baru mula maghrib ni. Ustaz, peppermint letak dekat hidung. Tak ada sekarang, tak ada. Saya pun tak diffuse malam ni. Okey, patah balik. Bani Israel ingat nikmat Tuhan banyak dekat kalian. Allah bagi Taurat, bebas itu, bebas ini, makanan dari langit, berbagai. Ingatlah nikmat Tuhan bagi banyak. Sekarang, oleh sebab Allah dah bagi nikmat banyak, dan korang dah lihat kuasa Allah, Allah boleh buat itu dan Allah boleh buat ini, maka sekarang ada satu lagi ujian untuk kalian semua. Kenapa kita datang ke tanah ini? Kenapakah Bani Israel bergerak ke tanah yang dijanjikan ini? Jawapannya sebab korang semua tahu bahawa korang belajar sejarah bahawa ini tanah nenek moyang kita. Wahai Bani Israel, korang tahu ini tanah Ibrahim duduk dulu. Ini kampung kita. Tempat Yaakob dan Ishak membesar dulu. Inilah tempat di mana Ishak, inilah tempat di mana Yaakob, which is Israel, Yaakob nama lain dia Israel, melahirkan anak-anak dia, membesarkan anak-anak dia sebelum hijrah ke Mesir dulu. Kalian ni cucu-cucu generasi yang bawah. Generasi keempat, generasi kelima. Yang menjadi cucu cicit kepada Israel. Yang dulu Yusuf bawa Bani Israel pindah ke Mesir. Dan sekarang aku bawa kalian keluar dari Mesir. Kita nak datang semula dekat tanah nenek moyang kita. Tapi ingat, tanah nenek moyang kita sekarang ni dah ada orang lain duduk. Dulu kita punya. Sekarang ada orang lain duduk. Tanah ini, tanah yang sepatutnya menyembah Allah Ta'ala. Tanah ini, tanah tapak Masjid Aqsa. Which is Masjid Aqsa waktu tu belum dibina lagi lah. Tapi batu asas Masjid Aqsa dah ada. Diletak oleh Ibrahim. Apa dia tu? Silap. Diletak oleh Adam. Kemudian diletak semula oleh Ibrahim. Ingat tuan? Betul Nabi Ibrahim bina Kaabah. Statement tu betul. Kaabah di Mekah lah. Tapi Nabi Ibrahim tak duduk di Kaabah. Nabi Ibrahim tak duduk di Mekah. Nabi Ibrahim duduk di Palestin, di Jerusalem. So di Jerusalem tu ada masjid lain yang menjadi tapak untuk Ibrahim beribadah setiap hari, which is Masjid Aqsa lah. Cuma Allah tak arahkan untuk dibina binaan tinggi. Sebab Allah nak bagi arahan untuk bina bagi tinggi tu kepada keturunan Ibrahim yang lain. Yang akan kita baca kemudian. So ini tapak kita. Kita nak tapak ini kembali menyembah Allah Ta'ala. So, kita kena lancarkan jihad. Maka, wahai Bani Israel, udkhulu ardal muqaddasah. Tengok perkataan dia. Masuklah kalian Bani Israel ke ardul muqaddasah. Tanah yang disucikan ini. Tanah suci. Ardul muqaddasah. Perkataan dia. Ardul muqaddasah. Tanah suci. Wahai Bani Israel, ingat nikmat Tuhan bagi banyak kat kalian. Jomlah kalian masuk ke tanah suci ini. Tanah suci mana? Allati kataballah lakum. Tanah suci yang Allah telah tetapkan tanah suci ini for sure memang untuk kalian. Jamin
tanah suci ni memang dapat dekat kalian, wahai Bani Israel. Allah jamin. Allah dah tulis dah pun. Tanah ni memang untuk kalian. Tuan-tuan, bila Allah sebut, Allah dah tulis, kataba maksudnya tulis, ataupun saya terjemah kat sini, telah pun Allah tetapkan. Sesuatu yang telah ditulis adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Tulis kat mana, tuan-tuan? Lauh Mahfuz. Tulis dekat Lauh Mahfuz, tulis dalam catatan takdir. Maka sekarang Musa kata, masuklah kalian dalam tanah dijanjikan ini. Allah dah tulis dah pun. Tanah ni for sure milik kalian. Tapi Tuhan tak bagi free. Korang kena sedikit usaha. Jom, masuk, serang, perang, jihad. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian berpaling undur ke belakang. Jangan, serang, masuk. Fatadqalibu khasirin. Kalau kalian berpaling ke belakang, kalian nanti jadi orang rugi. Apa Bani Israel punya respon? Bani Israel pun jawab. Tuan-tuan, ini kita bincang tentang Ardul Muqaddasah, tanah yang dijanjikan. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai Timur Tengah. Middle East, Timur Tengah. Tanah yang dijanjikan, tanah suci yang dijanjikan buat, saya tak mau sebut kepada Bani Israel. Sebab dari segi fakta, ia untuk Bani Ibrahim. Dan Bani Israel adalah part of Bani Ibrahim. Adalah daripada Sungai Nil sehinggalah Sungai Furat. Seluruh kawasan itu daripada Sungai Nil ke Sungai Furat adalah tanah yang dijanjikan. Yang mana bendera Israel hari ini, kita tengok ada biru dekat atas dan biru dekat bawah. Biru dekat atas tu merujuk kepada Sungai Furat, biru di bawah tu merujuk kepada Sungai Nil. Seluruh kawasan daripada biru ke biru, daripada Sungai Furat ke Sungai Nil adalah kerajaan yang kononnya kerajaan Israel lah, tanah suci yang dijanjikan. So tuan-tuan, semua gambar itu dalam bahasa Arab kita ada perkataan kita. Apa istilah kita untuk seluruh gambar tu? Apa istilah kita untuk kawasan tersebut? Syam. Terima kasih. Syam. Syam. Terutama sekali kawasan ini. Saya tunjuk Ustaz. Dalam istilah agama kita, kawasan yang tengah-tengah ni nama dia Syam. Ini nama dia Syam. Yang dulu tu tuan nak dengar, Nabi Muhammad berdagang ke Syam, ke Syam. Syam tu adalah semua ni lah Syam. Semua ni adalah Syam. Terutama sekali. Dulu waktu kita study kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim pun dipindahkan pergi ke Tanah Suci, dan Tanah Suci yang dimaksudkan tu adalah area Syam tersebut. Maka tuan-tuan, inilah Tanah Suci yang dimaksudkan. Dan Tanah Suci yang dimaksudkan ini, ia bermula dengan kawasan ini. Musa bawa Bani Israel datang ke sini, kota Ariha, dan mereka mula nak kuasai kawasan ini. Mereka nak mula di situ. Baik. Qalu. Bani Israel pun jawab, Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, kau nak suruh kami masuk perang, kami prepare lama dah. Daripada Gunung Sinai itu pun kita prepare lah. Kita praktis dah pun. Tapi bila kami sampai dekat sini, nak lawan, dah Musa. Kami tengok, kami teropong pada jauh. Kumpulan dalam tanah tersebut, qauman jabbarin. Golongan yang sangat gagah perkasa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tak akan masuk ke negeri itu sehinggalah orang dalam negeri itu keluar. Kita tengok betapa besar kepalanya mereka. Kami tak akan perang masuk dalam negeri itu sehinggalah orang dalam negeri itu keluar, tanah itu kosong, baru kami masuk. Fa in yakhruju minha. Satu hari nanti setelah mereka keluar dari situ, wa inna dakhilun, baru kami akan masuk. Kami nak halau mereka tak boleh. Tunggulah kot nanti lepas keluar sendiri ke macam mana ke, kita masuk. Kalau nak halau, kami tak sanggup. Nak perang lawan mereka, nak suruh mereka keluar, kami tak sanggup. Kami tak sanggup. Qala rajulain. Berkata dua orang lelaki. Tuan-tuan, Bani Israel ni, tolong jawab Ustaz. Cream of the cream. Cream of the cream. Bani Israel yang hebat, yang paling boleh pakai.
cream of the cream ada berapa orang? 20. Berapa orang? 70. Ya, sesi lalu 70 yang paling power tu, 70. Daripada 70 tu, yang lain buat perangai tu tak pelik sangat tuan. Mereka bukan cream of the cream. Daripada 70 tu, ada 2 orang yang paling cream. Antara 70 tu, ada 2 orang yang paling cream of the cream. Maka 2 orang ni pun kata, qala rajulani. 2 orang ni pun kata, udkhulu alaihimul bab. Kawan-kawan sekalian, kami berdua dah pi teropong, dah buat perancangan dah. Kalau kita nak menang, kita kena buat macam ni kawan-kawan. Udkhulu alaihimul bab. Jom serang mereka daripada pintu ini. Kami dah buat dah strategi. Kita dah rancang dah. Kalau kita serang pada pintu ni boleh menang. Fa iza dakhaltumuhu. Lalu bila kalian masuk melalui pintu ni, fa innakum ghalibun. Pastilah mereka kalian akan menang. Kalian akan dominan ke atas mereka. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tapi apa-apa pun lebih-lebih daripada tu, kita serah pada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau betul lah kalian semua orang-orang beriman. Kita tengok bahasa 2 orang lelaki ni. 2 orang lelaki ni akhiri perkataan mereka dengan in kuntum mu'minin. Kalau betul lah kalian orang yang percaya kepada janji Allah. Kalau betul kalian orang-orang beriman. Tuan-tuan, kalian beriman kepada apa? Kalian beriman bahawa tanah ini Tuhan dah tulis untuk kalian. Kalau betul kalian orang beriman bahawa tanah ini Tuhan dah tulis untuk kalian Bani Israel, serang mereka daripada pintu ni. Strategi kita ni boleh berjaya ni kalau kita serang pada pintu ni. Tuan-tuan, daripada 70 orang tu, berapa orang yang confident? Wah. Daripada Bani Israel yang ramai-ramai itu, berapa orang yang confident? 2. Mungkinlah ada 2-3 orang lagi yang sama-sama confident tapi tak disebut dalam cerita ni. Allah hanya highlight 2 orang tu saja. Tapi tuan, saya rasa watak lagi tak muncul sebab Allah sengaja sebut 2 orang. Allah sengaja sebut 2 orang. Melambangkan kita tak ramai. 70 orang cream order cream tu akhirnya pada hilang habis. 3-2 orang lah. Maka tuan-tuan, 2 orang tu pun kata masuk, kita boleh menang. Qalu, Bani Israel yang ramai tu pun jawab. Ya Musa, inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, kami cakap sekali lagi Musa, kami sama sekali, never ever, lan. Bukan kami tak akan masuk, kami sama sekali tak akan masuk. Lan, never ever, dehi. Inna lan nadkhuluha abadan. Kami sama sekali tak akan masuk ke negeri itu. Madamu fiha. Selagi mana orang-orang ganas itu duduk dalam negeri itu. Fazhab anta wa rabbuka faqatila. Macam inilah Musa. Engkau pergilah Musa. Wa rabbuka. Engkau dengan Tuhan kau. Faqatila. Dan kalian berdua pergilah perang. Oh, saya silap terjemah kat situ. Saya kena tulis sikit. Anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhan engkau, faqatila. La dekat belakang tu sebut menunjukkan kalian berdua pergilah perang. Kalian berdua tu siapa dia? Musa dengan Allah. Musa dengan Tuhan Musa. Musa, kami sama sekali takkan masuk sehinggalah mereka keluar. Macam inilah Musa. Kalau betul lah tanah tu dah dituliskan untuk kami. Kalau betul lah kau pun ajar kami, kata takdir ni apa pun akan berlaku juga. Kau lah ajar kami macam tu. Okey, macam inilah Musa. Engkau pun kuat, engkau pun ada pengalaman dulu askar Fir'aun berbagai. Engkau pun power juga, engkau tubuh orang pun mati dulu. Kau ni kuat juga Musa. Fazhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau Musa bersama Tuhan engkau dengan Tuhan kau pergi perang. Engkau dengan Tuhan kau pergi terajang lumat orang-orang duduk dekat dalam kawasan tersebut. Inna hahuna qa'idun. Kami lepak-lepak pasif dekat sini. Kami duduk tunggu dekat sini. So tuan-tuan beritahu saya, sudut pandang Bani Israel, siapa yang kena buat kerja untuk Bani Israel? Musa dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, ini ada satu lagi masalah manusia apabila ada terlalu banyak privilege. Ingat tak Bani Israel? Bani Israel ada privilege. Ada keistimewaan. Apa keistimewaan? Makanan turun dari langit. Awan mendung, lindung mereka. Air keluar tak henti untuk mereka minum. Sampailah saat cerita ni pun, air keluar tak henti, awan masih ada atas kepala, makanan turun setiap hari lagi. Mereka dah selesa dah duduk bawah awan tersebut. Dah selesa dah air setiap hari ada. Dah selesa dah makan sentiasa cukup. Tiba-tiba nak kena perang. Bila nak kena perang ni, mereka pun Allah malas lah nak perang ni. Macam ni lah. Kita upah orang buat lah. Musa, hartilah dengan Tuhan kau. Kami tunggu kat sini relax-relax sambil minum mana dan salwa. Sambil makan cakotia berbagai. Lepas dah siap esok kami keluar. Lepas dah menang esok kami pergi. Tuan-tuan, mereka membayangkan siapa yang berkhidmat kepada mereka, Allah dan Musa kena khidmat. Bukan mereka yang sedang abdikan diri kepada Allah, mereka sedang buat Allah mengabdikan diri kepada mereka. Mereka anggap kata God chosen people, kaum pilihan Tuhan, mereka anggap instead of responsibility, mereka anggap itu sebagai keistimewaan, privilege. Mereka anggap selaku orang yang ada privilege, well, kami kaum pilihan Tuhan, maka Tuhan kena serve kami. Sedangkan tuan-tuan, kaum pilihan Tuhan ni bukan sepatutnya Allah serve kita. Kita sepatutnya serve Allah, kemudian baru Allah beri ganjaran besar kepada kaum pilihan Tuhan. Kaum pilihan Tuhan is about kita serve Allah di barisan hadapan, baru Allah beri ganjaran yang sangat besar kepada kaum pilihan Tuhan. Tapi nampaknya Bani Israel mula naik kepala, istilah mereka serve Allah Ta'ala, mereka ada Allah serve mereka, dan serve mereka, dan serve mereka. Musa, engkau dengan Tuhan kau pergi perang, lepas dah menang esok, kami masuk. Kami masuk. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Kemudian selepas semua itu, hati kalian bertambah keras, bertambah keras, bertambah keras. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati kalian Bani Israel macam batu, bahkan lebih keras pada batu. Selepas semua ni Allah sebut hati Bani Israel keras macam batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya Musa, Musa, alang-alang perang pun tak berlaku lagi di Musa, nak sembang sat boleh tak? Lan nasbir ala ta'amin wahid. Musa, kami jemu lah Musa. Kami boring lah Musa. Makan benda sama setiap hari. Setiap hari, banda salwa. Banda salwa. Banda salwa. Musa, boring lah Musa. Duduk kat sini setiap hari Allah serve kami, banda salwa je. Boring lah. Tuan-tuan, apa yang pada buat ni? Boring lah. Setiap hari makan benda sama. Tuan-tuan, tu panggil apa tu? Boring lah. Makan benda sama setiap hari. Tu panggil apa tu? Bersyukur. Sudah banyak berugut. Tuan-tuan, bukan berugut tak boleh makan. Tapi berugut sebab makan. Dengar statement tu. Bukan mereka berugut tak ada benda nak makan. Tapi mereka berugut, makan hak tu lagi, makan hak tu lagi. Sedangkan Allah bagi mana dan salwa, makanan dari langit. Tak ada orang lain boleh makan mana dan salwa. Bani Israel boleh makan mana dan salwa, makanan dari langit, dan mereka komplain. Komplain dia apa? Boring, jemu. Makan benda sama setiap hari. Bila makan benda sama setiap hari, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak ada pengalaman makan mana dan salwa. Tak ada orang pun pernah makan. Kecuali Bani Israel zaman Musa. Agak-agak tuan-tuan lah, oleh sebab Allah yang turunkan daripada langit, dia lekeh ke power? Agak-agak tuan-tuan lah. Lekeh atau power? Power lah. Power. Contoh salwa. Burung puyuh yang kecil tu. Sebelah panggang. Sedap tak sedap? Saya rasa jawapan dia sedap lah. Sebab makanan dari langit. Tapi Bani Israel kata boring lah Musa. Duk makan benda sama aja, duk makan benda sama aja. Boleh tak macam ni Musa? Fad'u lana rabbaka. Doa kepada Tuhan kau supaya Tuhan kau sebutkan untuk kami. Sekali lagi mereka guna perkataan
Fad'u lana rabbaka. Seru Tuhan engkau untuk kami. Ingat tak tadi tuan-tuan mereka sebut tentang lembu tu sebut seru Tuhan engkau untuk kami warna apa? Seru Tuhan engkau untuk kami lembu mana satu? Itulah perkataan mereka guna. Tadi mereka sebut seru Tuhan engkau untuk kami supaya Tuhan engkau terangkan kepada kami cara dan ibadah kepada dia. Sebelah lembu mana? Yang tadi punya seru Tuhan engkau untuk kami itu kira okey lah juga. Sebab yang tadi itu seru untuk buat ibadah kepada Allah. Tapi kali ini seru Tuhan engkau untuk kami, panggil Tuhan engkau untuk kami, untuk apa? Untuk kau ibadah kepada Allah? Tak. Untuk Allah serve kami. Apa Allah serve kami? Musa, ud'u lana rabbaka, panggil Tuhan engkau, seru Tuhan engkau untuk kami, yukhrij lana mimma tumbitul ardh, agar Tuhan engkau keluarkan untuk kami sebahagian daripada tumbuhan-tumbuhan bumi ini. Tumbuhan apa? Min bakliha, wa qisaiha, wa fubiha, wa adasiha, wa basaliha. Apa-apa je lah Musa. Sayur ke, bagi keluar timun ke, bagi keluar bawang putih ke, kacang adas ke, bawang merah ke. Sebab kami nak guna bahan-bahan tu nak bagi pencah power sikit, makan sedap. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ni. Sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Itu makanan high class ke ataupun makanan biasa? High class, biasa. Mana satu? Biasa. Biasa. Dia seolah-olah tuan-tuan, seolah-olah ada satu orang makcik kampung ni, saya guna perkataan kampung sebab ini hamba tuan-tuan. Bani Israel ni hamba. Bani Israel ni hamba dulu. Makan pun kerak ya. Makan pun benda tepi jalan ya dulu. Makan pun beihsan Fir'aun dengan tuan mereka je dulu. Bani Israel yang ni. Sekarang dah boleh makan bandar dan salwa. Boleh makan sedap setiap hari. Tiba-tiba boring. Bila boring, Musa minta Tuhan keluarkan kacang adas lah, pelbagai hal yang penduduk minta tersebut. Tuan-tuan, dia seolah-olah makcik kampung datang KL, lepas tu setiap hari boleh makan chicken chop, setiap hari boleh makan beef stick. Chicken chop, beef stick. Chicken chop, beef stick. Lepas tu mac and cheese. Untuk makan hak tu lah. Chicken chop, beef stick, mac and cheese. Chicken chop, beef stick, mac and cheese. Lepas tu minum Coca-Cola. Tiba-tiba makcik tu berkata, saya boring lah dengan mac and cheese, boring lah dengan beef stick, boring lah dengan chicken chop. Budu ada budu-budu. Ada seolah-olah macam tu lah. Tiba-tiba minta budu. Tiba-tiba minta cencaluk. Tiba-tiba minta ketum. Ada seolah-olah begitu lah. Dia minta sesuatu, dia anggap boring makan sesuatu yang high class, dia nak minta balik makanan-makanan dia hak kampung dulu. Bawang, kacang adas, timun, itu makanan-makanan kampung, makanan-makanan zaman kau hamba dulu. Maka sekarang apabila mereka minta begitu kepada Musa dan perkataan cara mereka minta itu pun sangat kurang ajar sebab mereka minta Allah serve mereka, Musa pun jawab, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Korang biar betul. Korang minta sesuatu yang lebih adna, sesuatu yang lebih lekeh, billazi huwa khair, sebagai ganti sesuatu yang lebih baik. Korang minta bawang instead of mana dan salwa. Korang minta timun instead of mana dan salwa. Korang biar betul. Korang nak minta sesuatu yang lekeh sebagai ganti kepada sesuatu yang lebih baik. Ihbitu Misran. Kalian pulang balik Mesir lah. Kalian turun balik Mesir lah. Korang patah balik pergi Mesir lah kalau nak bawang. Kalau korang nak timun, pergi balik Mesir. Kalau korang nak kacang adas, pergi balik Mesir. Ihbitu Misran. Pulang balik Mesir. Turun kalian ke Mesir. Tuan-tuan, perkataan dia ihbitu, turun. Pasal Pak Musa guna perkataan ihbitu, turun, jawapannya begini. Perkataan ihbit ni, okey, kod pelajar saya boleh jawab. Dekat mana Allah guna perkataan ihbitu selain ayat ni? Masa Allah halau Iblis dan Adam Terima kasih. ke bumi.
Kisah lain yang Allah guna perkataan ihbitu ni cubalah ketika Allah suruh iblis turun daripada langit dan juga Adam turun daripada syurga. Itu je. Ihbit adalah dia berada di tingkatan yang tinggi, turun pangkat, itu ihbit. Dan turun tak boleh naik semula. Seperti mana iblis turun tak boleh naik semula, Adam turun tak boleh naik semula, itu ihbit. Turun. Dan sekarang Musa kata, ihbitu Misran. Turunlah kalian ke Mesir. Dalam arti kata, pergi Mesir tak payah patah balik. Pergi Mesir, turunkan darjat korang daripada kaum pilihan Tuhan, turun jadi hamba semula. Ihbitu Misran. Patah balik pergi Mesir. Sebab tu Musa guna perkataan ihbitu. Menunjukkan Musa kata, kalau korang nak bawang, pergi jadi hamba balik di Mesir. Minta kat Fir'aun bawang. Orang minta ke Allah bawang, sedangkan Allah dah bagi yang lebih baik daripada bawang, yang lebih baik daripada timun. Fa'inna lakum ma sa'altum. Kalian patah balik Mesir, kalian dapatlah benda yang kalian minta sangat-sangat tu. Ya kaum, wahai orang-orang sekalian, lima tu'zu tadi, kenapa kalian sakiti aku? Musa mengadu dekat Bani Israel. Why Bani Israel? Kenapa kalian sakiti aku? Aku tua dah pun. Kita berjuang lama. Aku berjuang untuk bawa korang bebas daripada Mesir. Waktu muda aku lawan Fir'aun untuk bawa korang keluar daripada Mesir. What's wrong Bani Israel? Lima tu'zu tadi. Kenapa kalian sakiti aku? Wa qad ta'lamuna inni rasulullah ilaikum. Sedangkan kalian sudah tahu for sure bahawa aku Rasul Allah yang Allah hantar untuk kalian. Kalian yang sedang Musa cakap ni bukan orang lekeh-lekeh. You are the chosen one. Kenapa ini rupa bentuk the chosen one? Wahai Bani Israel, kenapa kalian sakiti aku sedangkan korang tahu aku Rasul Allah? So tuan-tuan, Bani Israel sakiti Musa. Statement tu. Bani Israel sakiti Musa. Betul atau salah? Betul lah. Kalau betul, boleh tuan sebut tak? Daripada zaman di Mesir sampailah cerita sekarang, apa yang Bani Israel pernah buat yang sakiti Musa? Kuat sikit. Sembah patung lembu. Sembah patung lembu sakiti Musa lagi. Lagi. Yang tu je ingat, sakiti Musa. Track record Bani Israel sakiti Musa ni terlalu banyak. Oleh itu, tuan buka mikrofon, tuan baca kesimpulan Bani Israel sakiti Musa. Kita bincang daripada zaman Mesir sampailah hari ini. Tuan nombor 1. Di Mesir cenderung menyokong Musa. Tidak cenderung menyokong Musa. Seberang laut Mereka minta dari Musa Allah. 3. sepeninggalan Musa Mereka buat bid'ah memuja anak batu lembu. 4. Peninggalan Musa mereka Harun bid'ah mereka. bid'ah mereka. 5. Setelah mereka kembali mereka datang Lalu Enam. 17 lelaki tetapi mereka mendesak untuk mereka. Allah. 7. berlaku Mereka 8. memperlekeh arahan arahan Musa untuk menyembelih lembu. 9. mereka bertanya Musa soalan-soalan yang tidak perlu. Soalan lelaki yang tak perlu. 10. Mereka Berang bersama Musa ke tanah yang dijanjikan. 11. Mereka ejek Musa agar Musa berperang bersendirian untuk mereka. 12. Mereka merungut pada Musa kerana timun makanan sama. Temu dengan makanan sama. 13. Dengan baik mereka ahli golongan seks rosak. Rosa.
Tuan-tuan, nombor 13, saya punya kesimpulan saya tulis kat situ. Generasi terbaik mereka. Afdalul Qurun. Generasi terbaik Bani Israel zaman Musa. Generasi terbaik mereka akhirnya dikuasai oleh golongan, saya tulis kat situ, fasik, rosak. Setuju tak tuan-tuan? Generasi terbaik Bani Israel zaman Musa dikuasai oleh orang fasik, rosak. Statement tu tuan-tuan setuju tak? Kau ada siapa-siapa tak apa setuju? Bagi siapa yang fasik ke? Fasik ke? Maka tuan-tuan tengok apa Musa panggil kepada generasi pengikut dia dekat hujung-hujung usia Musa. Musa pun kata, Rab, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhan, aku tak kuasai siapa-siapa, melainkan aku hanya boleh kuasai diri aku dan kuasai abang aku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkanlah aku dan juga abang aku ni daripada golongan rosak ini. Tengok bagaimana Musa memanggil pengikut dia kumpulan rosak, fasik. Dan Musa minta apa? Wahai Allah, pisahkan aku dan Harun daripada kumpulan rosak ini. Tuan-tuan, berdasarkan ayat ni, Musa nak duduk sama-sama lagi ke dengan grup dia yang rosak ni? Nak duduk sama-sama lagi ke? Musa tak mahu duduk sama-sama dah. Pendek kata macam ni dah. Korang buat kerja korang, aku nak buat kerja aku. Ayat kasar dia, mampu pergi ke ampalah apa nak ni. Tu ayat kasar dia. Musa minta, wahai Allah, aku tak kuasai sesiapa, aku hanya kuasai diri aku sendiri dengan abang aku je, Harun. Oleh itu, pisahkanlah kami dengan golongan rosak ini. Musa panggil kaum dia rosak. Qala, Allah jawab, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 sanah. Negeri itu, negeri yang mereka enggan nak masuk perang tu, dahlah enggan nak masuk perang, buat perangai apa-apa lagi kat luar tu. Negeri yang diharamkan, negeri mereka itu diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel itu, Allah haramkan untuk Bani Israel pada zaman Musa tu. Bani Israel zaman Musa tak berhak masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Allah nak bagi dekat Bani Israel yang datang kemudian. Allah kata haram ke atas mereka selama 40 tahun. 40 tahun tu apa nak berlaku? Yatihuna fil ardi. Berayaulah Bani Israel itu di muka bumi itu. Berayau. Tak ada buat apa. Hilang punca. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa, engkau tak payah sedih lagi terhadap golongan rosak itu. Tadi Musa sebut golongan kaum dia rosak. Sekarang Allah kata, yes, kau rosak. Allah iktiraf perkataan Musa, kau dia rosak. Satu. Yang kedua, Musa minta aku nak pisahkan. Allah pisahkan aku dengan kau yang rosak ni. Dan Allah sebut, kau tak payah sedih dah pasal kau rosak tu. You are not part of them dah. Engkau dah tak perlu nak bertanggungjawab terhadap kumpulan yang rosak tersebut. Maka sebab itu tuan-tuan, Musa akhirnya tinggalkan Bani Israel. Ataupun lebih tepat lagi, Musa tak kisah pun apa berlaku kepada Bani Israel yang ramai itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Maka tuan-tuan, berikutnya Allah sebut, falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Apabila mereka seleweng, Allah panggil dekat Bani Israel yang ramai ni menyeleweng. Apabila mereka seleweng, korang tahu dah Taurat sebut demikian. Korang tahu tanggungjawab korang apa dia. Tapi korang nak seleweng tuan-tuan. Korang nak terik supaya tak berlaku seperti yang sepatutnya berlaku. Wallah la yahdil qaumal fasiqin. Allah selewengkan jantung hati mereka, Allah tak akan bagi petunjuk kepada golongan rosak seperti Bani Israel yang ini. Allah tak akan bantu orang rosak seperti Bani Israel yang itu. Wallahu alam. Cerita habis kat sini. Ada soalan? Ustaz, Nabi Musa dia minta dipisahkan daripada kaum dia yang rosak kan? Ya. Kan ada 2 orang yang yang baik di antara yang terbaik tu. Yang 2 orang ni jadi apa jadi kat 2 orang ni? Jawapannya bersama Musa lah, sebab Musa minta pisahkan aku dan Harun daripada kaum yang rosak. So, kumpulan yang tak rosak masih bersama lah. Dan 2 orang itu, 2 orang yang baik itu, salah seorang mereka adalah Yusha bin Nun
Yang mana Yusha bin Nun ini, dialah yang akan jadi protogen Nabi Musa dan Nabi Musa akan develop balik new generation. Bani Israel yang new generation ni akan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah salah seorang daripada dua yang kata jom pergi perang tu. Salah seorang adalah Yusha bin Nun. Dia akan terus berguru dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan tuan-tuan, kisah Musa tak habis lagi. Minggu depan ada lagi kisah Musa. Minggu depan, oleh sebab Musa dah berlepas diri daripada kaum dia yang ramai ni, dan dalam masa 40 tahun kaum dia yang ramai ni buat apa-apa Musa tak kisahlah. Sesi berikutnya barulah Musa boleh keluar pergi cari Nabi Khidir. Sebab dia dah tak perlulah nak jaga 40 Bani Israel yang ramai ni. Dia keluar ikut Nabi Khidir. Dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu, bukankah dia bawa satu orang pembantu dia untuk ikut sama? Pembantu dia tu Yusha bin Nun lah. Macam mana kita tahu pembantu dia tu Yusha bin Nun? Sebab dalam Sahih Bukhari memanggil nama pembantu Nabi Musa tu sebagai Yusha bin Nun. Iaitu that generation yang akan pimpin Bani Israel selepas kematian Musa. So, Musa, Harun dan juga 2-3 orang yang lain, yang kumpulan yang baik-baik ni akan kekal bersama Musa. Yang lain tu jadi apa-apa suka hati diorang. Ada soalan tu? Soalan lagi tu siapa nama dia Ustaz? Saya tak ingat siapa dia, tapi dia watak yang Quran sebut dan Quran sembunyikan nama. So mungkin dia mati lepas tu kan, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Dalam kitab sirah kita ataupun kitab tafsir kita ada sebut nama yang seorang lagi tu. Cuma saya tak ingat. Tapi dia watak yang tak disebut nama dan dikecilkan dalam Quran, so tak perlu disebutlah. Dan soalan lagi tuan-tuan? Ustaz, mana wasalwa tu apa Ustaz? Mana dan Salwa, tengok balik video sebelum ni, sesi minggu lepas. Tengok bahagian saya cakap pasal Mana dan Salwa di hujung video. Pendek kata, Man adalah bijirin-bijirin yang turun dari langit. Salwa adalah burung-burung kecil yang turun daripada langit. Lebih kurang macam burung puyuh. Setiap kali waktu makan, Mana dan Salwa ni Allah akan turunkan daripada langit. Lalu mereka boleh makan setiap hari. Okey tuan-tuan, tak ada soalan. Saya minta maaf. Saya sesemua teruk hari ni. Saya bila sesemua ni ada benda yang saya nak cakap tapi tak tepat nak cakap. Ataupun saya cut short ke apa kan. So tuan-tuan, berikutnya, next round minggu seterusnya. Minggu seterusnya kita bercakap tentang perguruan Musa. Perguruan Musa ni somehow cerita pasal Nabi Musa cari Khidir. Kenapa Nabi Musa cari Khidir? Apa berlaku dengan Khidir berbagai? Point number 9 Jun nanti kita akan bincang. InsyaAllah. Tuan-tuan, jumpa esok untuk tanda berkontak. Terima kasih. Siapa ada infak kat nama akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Raya lagi.